Sewaktu aku di bangku sekolah rendah, mak dan abah ada berniaga makanan secara kecil-kecilan berhampiran dengan rumah Mak Long iaitu kakak mak. Gerai itu milik anak Mak Long yang sulung. Jarak antara rumah Mak Long dan rumah kami mengambil masa kira-kira 30 minit perjalanan. Ada satu minggu, mak dan abah bawa aku bersama kerana aku tidak ke sekolah, akibat demam yang tidak kebah hampir seminggu. Berbiji-biji ubat dari klinik sudah kutelan pun masih belum menunjukkan kesembuhan. Antibodi lemah mungkin. Rumah Mak Long hanya selang satu blok dari gerai mak dan abah berniaga. Untuk pengetahuan semua, rumah Mak Long merupakan flat yang sudah agak lama dan suram. Oleh kerana keadaan aku yang tidak berapa baik, mak dan abah menyuruh aku untuk naik berehat di rumah Mak Long saja. Untuk ke flat Mak Long aku perlu lewat beberapa batang pokok kekabu. Faham-fahamlah keseramannya bila lalu di bawah pokok yang seakan-akan memanggil. Lagi pula langit yang masih agak gelap kerana jam baru menunjukkan angka 6 pagi. Keadaan juga sedikit lengang kerana hari ini hari Minggu. Jadi tiada budak-budak yang keluar untuk berangkat ke sekolah. Mak temankan aku sampailah di depan rumah Mak Long di tingkat 1. Selepas aku masuk ke dalam rumah, mak beredar untuk kembali ke gerai menolong abah apa yang patut. Aku lihat Mak Long masih lagi bertelekong. Mungkin selepas solat subuh dia menyambung dengan solat sunat pula dan mengaji seperti selalu. Aku rebahkan badan di atas katil di bilik Mak Long. Badan yang lemah buatkan aku tidak larat untuk ke mana-mana. Yang ada di fikiran cuma mahu berehat. Mak Long duduk di tepi katil dan sambung mengaji. Entah bila aku terlelap, bila tersedar Mak Long sudah pun selesai mengaji dan berbaring tidur di sebelahku. Sekiranya pintu bilik Mak Long tak ditutup, beranda rumahnya dapat dilihat dengan jelas. Nama pun rumah flat pusing kiri kanan skim juga yang dilihat. Aku yang masih pening kesan dari suhu badan yang agak tinggi seakan TRP aku seketika. Mata aku kelipkan beberapa kali. Sudah. Aku mula rasa tak tentu arah. Dapat aku lihat dengan jelas, satu lembaga hitam yang besar dan tinggi bergayut turun dari tingkat atas masuk ke dalam rumah Mak Long melalui beranda. Aku yang baru darjah 4 ketika itu sudah pastinya ketakutan yang teramat sangat. Lagi-lagi ini pertama kali aku melihat makhluk seperti itu. Nak dikatakan manusia jauh sekali perbezaannya. Aku teringat mak pernah bercerita ada yang membela hantu raya di situ, tapi aku sendiri tidak tahu lembaga yang aku lihat itu hantu raya ataupun bukan. Kenapalah dia datang kepada aku yang langsung tak mahu jumpa atau melihat makhluk-makhluk gaib ni? Apa mungkin dia dapat merasa aura aku yang lemah ini agaknya? Perlahan-lahan lembaga hitam itu berjalan menghampiri bilik Mak Long. Aku cuba tutupkan mata berharap dia tidak masuk ke dalam. Tapi mataku seakan TRP aku. Tak sampai seminit lembaga itu sudah berdiri di hujung kaki aku dengan muka menyeringai. Matanya bulat merah menyala. Badannya yang besar hampir mencecah siling. Mulut aku seperti terkunci. Aku cuba menggerakkan badan untuk pusing mengiring ke dinding. Mak Long di sebelah Lena seperti langsung tidak terkesan dengan apa yang sedang berlaku. Puas aku gerakkan badan. Berat, akhirnya aku berjaya. Tapi malang bagiku, bukan hanya lembaga hitam itu sahaja yang ada di situ. Ada budak perempuan yang kakinya tidak biar pijak terapung-apung di ruangan kosong di antara aku dan dinding dengan senyuman yang mengerikan. Seperti budak 5 tahun berambut pendek paras bahu. Kepalanya dialas dengan selendang putih lusuh, berbaju gaun putih koyak rabak yang ada kesan kotor seakan tanah. Seperti tahu aku dalam ketakutan, dia tersenyum menampakkan giginya yang hancur dengan mata terbeliak sambil mendekatiku. Aku dah nak menangis ketakutan, dengan keadaan aku yang lemah, suara pun tidak terkeluar. Aku cuba untuk menjerit tapi suara tetap juga terasa seperti tersekat dan sesak di kerongkong. Kedua-duanya seakan mengagah-agah aku yang dalam ketakutan. Seronok betul syaitan ini menguji aku yang tiada kudrat ketika itu. Bila aku cuba untuk menutup mata sekali lagi, tangan yang tadinya terkunci tiba-tiba bergerak dengan sendiri. Bantal di sisi aku ambil dan tekupkan ke muka sendiri. Pergerakanku seolah-olah dikawal mereka.
Meronta-ronta aku lemas dan panas. Suara budak perempuan itu terkekik-kekik ketawa melihat aku cuba melepaskan diri. Aku cuba membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun tunggang langgang bacaannya. Berbekalkan tenaga yang masih bersisa, aku jerit sekuat hati di balik bantal. Mak Long yang terkejut dengan jeritan dan rontaan aku terjaga dari tidur. Terus Mak Long tarik bantal yang menekuk muka aku dari tadi. Sekelip mata lembaga hitam dan budak perempuan itu menghilang seperti kabus yang ditiup angin. Aku dengar Mak Long membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkanku. Mujur Mak Long tersedar, kalau tidak mahu hilang nyawa aku diusik kasar dua makhluk tadi. Bila aku sudah bertenang, aku minta izin dengan Mak Long untuk pergi dekat Mak dan Abah di gerai. Tak sanggup aku nak sambung tidur. Mana tahu kalau mereka datang lagi mengganggu. Aku tak pernah terfikir perkara-perkara melibatkan makhluk gaib ini akan berlarutan. Namun aku salah. Semua ini hanyalah permulaan. Permulaan kepada gangguan-gangguan yang bakal aku alami sehingga ke hari ini. Semasa aku menulis kisah ini pun hati rasa tidak tenteram. Bunyi seakan-akan barang di baling mara menunjukkan protes atas penulisanku.